Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma hdina subilas salam. Seterusnya kita bincang tentang mazhab Syiah yang melampau. Hari ini kita bincang mazhab Al-Hashimiyah, iaitu mereka yang menjadi pengikut kepada Abu Hashim bin Muhammad bin Al-Hanafiyah. Muhammad bin Hanafiyah ialah anak Sayyidina Ali daripada Amah, bukan bersaitan Fatimah. Beliau seorang yang saleh, yang baik. Dinisbahkan kepada nama dia saja. Mereka berkata, selepas tiadanya Muhammad bin Al-Hanafiyah, maka anaknya Abu Hashim yang menjadi imam kepadanya. Ini mengikut fahaman mazhab ini. Diserahkan rahsia segala ilmu. Diperlihatkan kepadanya segala ufuk ilmu yang berhubung dengan hakikat diri. Golongan ini mengutamakan takwil ayat-ayat Quran. Kita perlu mengetahui takwil dalam bahasa Arab mengandungi beberapa makna. Takwil dengan makna tafsir. Di antaranya At-Tabari menyebut yang kita tafsir dia ta'wiluhu, tafsiruhu, tafsirnya. Ta'wil makna ta'bir, ta'bir mimpi. Ta'wil dengan makna mengembalikan perkataan asal. Ta'wil dengan makna meminda daripada hakikat yang sebenar. Menyeleweng, ini salah. Mereka ini mentakwilkan ayat-ayat Quran, menafsirkan dengan cara yang salah. Mereka berkata tiap-tiap yang zahir itu ada batinnya, sebagaimana bagi tiap-tiap orang itu ada rohnya. Bagi tiap-tiap ayat yang diturunkan ada takwilnya. Dan bagi tiap-tiap alam misal, alam contoh ada hakikatnya. Maka sesiapa yang berhimpun kepadanya ilmu perkara yang tersebut di atas, maka dialah yang layak menjadi imam. Ini masuk dalam ilmu salah yang tersebar masyarakat kita pun ada. Kononnya tahu hakikat, menatang apa hakikat tak tahu. Zahir dan batin. Semua perkara Islam sudah diterangkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana disebut oleh Allah dalam Quran. Quran mestilah dipahami dengan ilmu Quran. Ilmu Quran itu diantaranya ilmu yang berkait dengan asbabun nuzul, yang berkait dengan nasih dan mansuh, yang berkait dengan berbagai-bagai perkara, termasuklah ilmu bahasanya, ilmu nahwu, ilmu saraf,
ilmu balaghah, ilmu bahasa Arab, ilmu adab Arabi. Kerana Tuhan menurunkan Quran dengan bahasa Arab. Bahasa Arab pun tak kerti. Tak betul dengan bahasa Arab. Sebab bahasa Quran. Bahasa Arab itu bahasa Quraisy. Bahasa Nabi SAW. Arab banyak bahasa Arab. Arab kabilah-kabilah. Banyak kira-kira. Yang pastinya ialah bahasa Quraisy. Kita dengar masyarakat kita kononnya Quran dalam Fatihah, Fatihah dalam Bismillah. Dalam titik ber. Semua ada titik ber ke. Mengarut. Ini semua reka guna akal mereka. Ini ilmu salah. Mestilah memahami Quran dengan bahasa Quran. Dan malaikat Jibril datang menemui Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Merupakan diri sebagai seorang manusia yang kacau, yang lawa, yang cantik. Pakaian bersih. Tanya Nabi, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Apa dia Islam? Islam ialah amal yang zahir. Bertolak daripada rukun-rukun Islam. Iman ialah kepercayaan dalam hati. Bertolak daripada akidah. Rukun iman yang 6. Dan cabang-cabangnya. Ihsan ialah berkait dengan rohani, roh. Membersihkan roh, perbincangan ilmu tasawuf. Berdasarkan Quran dan hadis Nabi SAW. Bukan ajaran yang karut-marut. Di sana termasuk pahaman-pahaman yang bukan daripada Islam. Daripada agama lain. Yahudi, Kristian, Majusi, Hindu, Zarathustra. Macam-macam. Masuk dalam pahaman-pahaman orang Islam, khususnya bila mereka masuk Islam. Bila mereka masuk Islam, mereka campur adukkan ajaran mereka dalam masyarakat Islam. Ini timbulnya ajaran yang karut ini. Menurut pendapat Abu Hashim yang menjadi pemimpin mazhab ini, bahawa roh itu berpindah daripada seseorang kepada seseorang yang lain. Boleh pindah roh ni. Sedangkan Tuhan turun Al-Quran, yas'alunaka 'anil ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Mereka akan tanya Muhammad berkenaan roh. Tuhan beritahu di mana orang bukan Islam akan tanya tentang roh. Qul ruhu min amri rabbi. Kata Muhammad, roh tu urusan Tuhan aku. Bukan urusan. Hakikat roh ni dalam ilmu Allah Ta'ala. Kita tahu sikit-sikit saja, tak tahu banyak. Allah Ta'ala tak beritahu kepada semua Nabi-Nabi. Antara Nabi Musa, Nabi Khadir dalam suratul Kahfi. Nabi Musa diberi ilmu oleh Allah Ta'ala dengan wahyu kitab Taurat yang sempurna, yang cukup. Di sana ada ilmu laduni diberi Nabi Khadir alaihi salam. Ilmu tu saja daripada Khadir. Istimewa dia. Tuhan beritahu benda yang akan datang berlaku. Qadar yang Tuhan tu beritahu kepada Khadir. Khadir beritahu apa yang Tuhan beritahu. Apa yang Tuhan beritahu, Khadir tak boleh beritahu. Bukan daripada Nabi Khadir. Yang kita kena sedar bahawa Nabi Musa lebih afdal daripada Nabi Khadir. Musa adalah Rasulullah ulul azmi. Khadir bukan Rasul. Martabat Nabi Musa tinggi daripada Khadir. Tapi Allah Ta'ala nak ajar Nabi Musa, di sana ada benda yang kamu tak tahu, ada orang lebih rendah pada tahu, kamu tahu. Dalam kisah Suratul Kahfi itu cerita lain. Kalangan ini campur benda yang bukan ilmu yang diberi oleh Allah. Bincang tentang roh. Kata mereka dan roh Allah Ta'ala berpindah sehingga sampai kepadanya. Roh Allah Ta'ala masuk dalam diri dia. Karut. Dan menjelma ke dalam dirinya. Lalu dia mendakwa dirinya menjadi Tuhan.
dan mengetahui perkara-perkara yang gaib dan disembah pengikut-pengikutnya. Dia tahu benda gaib, pengikut dia sembah. Padahal dia pun makan darah juga. Hak yang ilmu salah ni pun dia pun makan minum juga. Dia tak tahu nasib dia apa dia. Merempak setengah tu. Tapi ada orang ikut dia yang sesat ini. Abu Hashim meninggal dunia di Khurasan. Dan pengikut-pengikutnya berselisih pendapat. Khurasan ialah wilayah masuk dalam Iran dan Afghanistan pada hari ini. Dulu dikenali negeri Khurasan. Khurasan ini ialah di barat utara Iran dan sebahagian Afghanistan. Itu negeri Khurasan. Dan pengikut-pengikutnya berselisih pendapat. Ada yang berpendapat Abu Hashim masih hidup. Tak mati sampai hari ini. Dan kembali semula ke dunia. Dan ada juga yang berpendapat Abu Hashim mati. Tetapi rohnya berpindah kepada Ishaq bin Zaid bin Haris Al-Ansari. Sesungguhnya mereka mengambil keputusan menghalalkan yang haram dan menolak hukum-hukum taklifi, wajib sembahyang, puasa, haji, zakat dan lain-lain. Ini kafir. Ini Syiah kafir. Al-Hashimiyah. Pengikutnya sikit sangat. Jangan kita besar-besarkan. Tak banyak dah. Macam nak pupus lah. Tak hidup dalam masyarakat. Sebab yang ikut dia bodoh-bodoh saja. Kemudian Al-Bayaniyah, satu mazhab Al-Bayaniyah. Ini Syiah juga. Mereka ialah pengikut seorang yang bernama Bayan bin Sam'an An-Nahdi At-Tamimi. Kita dengar Arab dia hebatlah. Abu Jahal pun Arab juga. Nama dia bukan main. Bayan bin Sam'an An-Nahdi At-Tamimi. Mazhab ini zahir di Iraq pada awal kurun kedua Hijrah. Bayan mendakwa bahawa satu juzuk yang bersifat ketuhanan menjelma ke dalam diri Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mengait dengan Sayyidina Ali tak ada guna ni mereka. Hebat Sayyidina Ali ni ruh Tuhan. Juzuk jelma diri Sayyidina Ali. Kemudian ke dalam diri Muhammad bin Al-Hanafiyah. Penyakap Melayu zaman dulu ada juga ni. Muhammad Hanafiyah ni. Memang nama ni tersuhur kalangan orang tua-tua zaman dulu yang beramal ilmu salah. Muhammad bin Hanafiyah. Muhammad Hanafiyah tak ada kena dia ni seorang pejuang syahid, mati syahid. Tapi nama dia digunakan. Kemudian kemudian diri Abu Hashim. Kemudian dirinya, yakni Bayan bin Sam'an. Masuk dalam dia pula. Di antara perkara yang menjadi ajaran ialah ketuhanan Sayyidina Ali dan Bayan bin Sam'an. Perkataan Bayan yang disebut dalam Quran ialah dirinya. Ada sebut nama dia dalam Quran. Menghebatkan diri dia sendiri. Di antara firman Allah Ta'ala, khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Bayan tu dialah Surah Rahman ayat 3 hingga 4. Artinya dialah Tuhan yang menjadikan manusia, mengajarnya pandai berbicara dan dengan terang dan nyata. Bayan tu pada dia berbodoh. Dia bodoh. Katanya yang dimaksudkan dengan bayan ialah Bayan bin Sam'an. Begitu juga firman Allah Ta'ala, hadza bayanun linnas wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Surah Al-Imran ayat 128. Bayan tu dialah. Artinya Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dia pernah berkata, Bayan bersama ini, sayalah Al-Bayan, keterangan. Sayalah Al-Huda, petunjuk. Sayalah Al-Ma'izah, pengajaran. Dia sampai mengaku, mengetahui rahsia Ismullahil Azam, nama Allah yang Maha Agung. Mentakwil ayat-ayat Al-Quranul Karim dengan takwil yang menyesatkan. Ini ada saya pernah jumpa banyak orang ni. Ayat apa yang saya pernah jumpa?
Saya pernah interview Ayah Pen ni. Seorang yang buta huruf, yang tak erti apa. Tapi ada pengikut dia. Pernah pejabat agama tugaskan saya berjumpa dengan Ayah Pen. Tahun 77, 78. Terus saya kerja di Yayasan Islam. Berjumpa dengan orang ni. Ayah Pen, orang lain lagi. Oleh kerana masa itu rakan-rakan Jepang tahu saya ada research dalam bahagian ini. Mereka minta saya interview orang-orang ni. Dan memang mereka ni berbahal. Tak tahu apa, baca Fatihah pun tak apa betul. Tapi ada orang ikut dia. Bayang pernah mengutus surat ke Imam Muhammad Al-Baqir rahimahullah. Ini Imam mazhab Syiah yang muktabar. Abu Hanifah pun pergi berjumpa dengan dia. Muhammad Al-Baqir tak ada apa-apa. Dia Syiah juga, bukan Syiah yang disebut ini. Sebab tu tak boleh kata semua Syiah tu sesat. Jangan. Ada Syiah yang sesat, ada Syiah yang dia ijtihad dalam masalah politik saja. Masalah fiqh tak apa masalah. Melalui seorang yang bernama Umar bin Afif. Dalam surat ini dia mengajak Al-Baqir beriman kepadanya. Tergamak dia. Ajak orang lebih alim pada dia, beriman pada dia. Pada Al-Baqir Abu Hanifah pergi menghadap dia. Lalu Imam Al-Baqir menyuruh pembawa surat itu memakan surat tersebut. Al-Baqir suruh orang yang bawa surat itu makan surat. Sebaik dia makan, pembawa surat itu pun mati. Ini karamah. Karamah Imam Al-Baqir. Dia makan surat itu mati selalu. Ini hebat. Ini ada karamah. Dia tak amat main sangat. Oleh kerana bayan dan ajaran terlalu sesat dan menyesatkan, maka pemerintah wilayah Khalid bin Abdul Al-Qusairi menahannya. Khalid, Amir di Khurasan masa itu. Khalid mencabar bayan dan berkata, kalau kamu boleh membinasakan tenteraku dengan isim yang kamu mendakwa mengetahuinya, persilakan, kata Khalid. Kemudian bayan dibunuh dan disalib. Dibunuh dan disalibkan. Tunjuk pada orang ramai. Supaya pengikut-pengikut dia gerung. Ini. Oleh kerana ketua dia sudah dihapuskan. Tapi sakit bakinya ada sedikit sebanyak masuk. Ada yang macam ni dibantu oleh syaitan. Syaitan bantu. Dengan sebab tu berlaku benda pelik, benda luar biasa. Nak mengeluhkan orang. Ini semua syaitan. Menggunakan sihir dan sebagainya. Tapi semua mereka ni mesti kita kena tolak. Walau dia tunjuk pelik sekalipun tak boleh percaya. Dajjal pun tunjuk benda pelik juga. Ini termasuk dalam Dajjal yang merosakkan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wadi Al-Qira. Wadi ni lembah Al-Qira. Operasi Wadi Al-Qira. Selepas Fadak, operasi tentera Rasulullah di Fadak, baginda Rasulullah SAW terus bergerak menuju ke Wadi Al-Qira. Di wadi ini, di lembah ini terdapat kumpulan Yahudi yang bergabung dan melakukan pakatan dengan puak Arab tempatan. Bergabung dengan Arab musyrikin untuk menentang Islam. Ketibaan tentera Islam telah disambut dengan serangan panah sehingga menyebabkan Mud'im, hamba kepada Rasulullah SAW, terbunuh. Hamba Rasulullah terbunuh. Kemudian Mud'im begitu mengembirakan orang ramai. Mereka mengucap tahniah kerana Mud'im telah gugur syahid dalam tembaran itu. Rasulullah SAW bersabda, tidak begitu, sebenarnya dia kena neraka. Nabi kata, dia tak mati syahid. Nabi kata, kena neraka. Pelik ni, Tuhan beritahu kepada Nabi. Kerana mencuri harta rampasan perang Khaybar. Ini bahayanya, curi harta rampasan perang. Ini perang orang Yahudi.
Lepas tu kita orang Islam ada disiplin, ada adab walaupun kita berperang. Setelah mendengar sabda Rasulullah SAW itu, tiba-tiba ada seorang sahabat tampil ke hadapan, menyerahkan 1 atau 2 tali sepatu yang dicurinya. Takut. Dia dengar Mu'in ni masuk neraka kerana curi harta sampai perang. Ada beberapa sahabat, seorang sahabat terus suruh kecil dia tali kasutnya ke Nabi. Dia takut dengan masuk neraka ni. Maka lantas Rasulullah SAW bersabda, tali sepatu ini boleh menyebabkan ke neraka, Nabi kata. Walaupun suruh tali kasut. Ini dalam perang kena jaga adab. Bukan boleh sama, boleh merampok. Tak boleh. Begitulah keadilan hukum Islam yang mengharamkan penganutnya bersifat buruk dan khianat walaupun ketika darurat, seperti dalam peperangan. Dalam peperangan pun ada adab. Jangan khianat, jangan mencuri, jangan melampau. Tak boleh sewenang-wenang, ada hukum dia. Kalau semayang ada pekoh, haji ada pekoh, puasa ada pekoh, zakat ada pekoh, maka jihad pun ada pekoh. Kalau nak semayang, kena tahulah pekoh semayang. Nak berjihad pun kena tahu pekoh jihad. Jangan pakai hentam-hentam semangat begitu saja. Orang ajak pergi berjihad. Berjihad jadi jahat. Bukan jihad, jahat. Merosakkan imej Islam. Tak boleh. Islam yang penuh dengan rasa, walaupun yang penuh dengan rasa marah dan benci dalam perang, namun mereka tetap diperintah supaya terus bermoral tinggi, berakhlak mulia, dan teguh berpegang dengan perintah Islam yang murni. Walaupun tengah berperang, nak marah ke musuh, tapi tak boleh jahat. Waqatilu fi sabilillahi yuqatilu lakum wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah orang yang memerangi kamu, dan jangan kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang melampaui batas. Orang serang kita, kita lawan. Tapi jangan melampau. Nak melampau ni lah, ada hukum dia, mesti kena tahu. Mereka bukan sahaja di arah taat dan patuh dalam perkara ibadat, bahkan juga dalam hukum-hukum yang berkait dengan peperangan. Untuk itu setiap Muslim diwajibkan berilmu, beriman dan beramal dengan sedemikian rupa. Peristiwa ini berlaku di bulan Safar tahun ke-7 Hijrah. Anda kena ingat, jangan nak perang sendiri je. Pakai semangat pergi berperang, orang ajak pergi perang. Akhirnya lawan sama sendiri, macam berlaku dengan Arab. Lawan sama sendiri, bunuh saudara kita yang semayang, saudara kita yang tu. Ini kerana kafir, kerana apa? Senang-senang je hukum kafir. Hukum kafir ni ada hukum dia, ada peraturan dia, ada cara dia, bukan mudah-mudah begitu pergi berperang. Seterusnya gerakan ketenteraan di tahun ke-7. Setelah berjaya mematahkan beberapa sayap penting musuh dalam peristiwa Ahzab, Rasulullah SAW terus menggerakkan bala tentera Islam untuk mematahkan kumpulan bersenjata kaum Badawi yang berada di sekitar padang pasir Najat. Najat ni ialah di tengah semenanjung Arab. Hari ini dalam kawasan Riyadh dan kawasan sekitarnya. Ini Najat. Kaum Badawi ini terkenal dengan ganas. Kaum Badawi di kawasan itu begitu aktif dengan gerakan menyerang dan merampok di kawasan berkenaan. Mereka tidak menetap di perkampungan tertentu atau di dalam kota-kota yang khusus. Mereka bergerak secara berpindah randah dari satu tempat ke tempat yang lain. Keadaan ini agak menyukarkan bagi menghadapi dan mematahkan kegiatan mereka. Namun mereka tidak boleh dibiarkan. Quran sebut al-Arabu asyaddu kufran wa nifaqa. Orang Arab Badawi ini paling kafir dan paling munafik. Quran sebut begitu.
tidak mudah menangani mereka. Untuk mengatasi perkara ini, Rasulullah SAW telah mengatur strategi dengan mengambil langkah-langkah perlu yang boleh menggerunkan mereka. Di antaranya ialah menggempur mana-mana yang dapat ditemui bagi tujuan menakutkan yang lain. Paksalah gerakan mencari di padang pasir. Padang pasir ni payah, bukan macam hutan. Dari jauh anda nampak. Payah, operasi yang payah. Satu operasi ketenteraan yang diberi nama Zatul Riqa'. Nama operasi ini Zatul Riqa'. Kita akan mengapa nama dia akan ditekan kemudian. Telah dirancang oleh Rasulullah SAW. Kebanyakan ahli sejarah mengatakan operasi ini berlaku pada tahun ke-4 Hijrah. Kebanyakan mereka. Tetapi mengikut satu kajian yang agak terperinci dengan mengambil kira penglibatan Abu Musa al-Ash'ari dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, menunjukkan operasi ini berlaku selepas Khaybar, bukan tahun yang ke-4 Hijrah. Berlaku selepas Khaybar, iaitu pada bulan Rabiul Awal tahun ke-7 Hijrah. Kerana tahun ke-4 tu Abu Musa al-Ash'ari tak ada lagi. Ini berlawanan dengan hakikat. Kerana dalam surah Abu Musa dengan Abu Hurairah ada. Kitab tu kata tahun ke-4. Tahun ke-4 kawan ini tak ada lagi. Ini telitinya ulama yang meriwayatkan ini. Gerakan ini bermula dengan sampainya berita kepada Rasulullah SAW bahawa suku Ambar, Bani Sa'labah dan Bani Muharib dari kabilah Ghatfan yang pernah terlibat dalam peperangan Ahzab, bergabung dengan Yahudi dan Musyrikin Mekah dalam perang Ahzab. Ini penyebatan kaum Ghatfan ini. Badui daripada kabilah Ghatfan sedang mengumpulkan bala tentera mereka. Rasulullah SAW bersama dengan 400 atau 700 tentera terus menuju ke arah musuh. Semasa ketiadaannya, baginda SAW telah menugaskan Abu Zar atau Uthman bin Affan mentadbir Madinah, yang mana sahabatnya Uthman bin Affan. Kerana Abu Zar ni tidak kuat. Uthman bin Affan lah tokoh yang kuat. Apabila sampai di kawasan musuh, pasukan Rasulullah SAW berkumpul secara berdepan dengan tentera musuh tanpa melancarkan sebarang serangan. Terus nampak musuh, Nabi nampak dan suruh Nabi suruh jangan serang lagi, duduk situ berkhemah. Di dalam peristiwa inilah berlakunya salat syiddatul khawf, salat ketika berdepan dengan bahaya yang menakutkan. Turun hukum sembahyang syiddatul khawf. Cara salat yang dilakukan adalah secara bergilir dengan dua pasukan yang masing-masing bersolat 2 rakaat. Dan semuanya berimamkan Rasulullah SAW. Baginda sendiri bersolat 4 rakaat. Pasukan pertama sembahyang ikut Nabi 2 rakaat, mufaraqah, pergi. Yang kedua ikut, sambung 2 rakaat kemudian. Jadi semuanya mengimamkan Nabi SAW. Nabi sembahyang 4, yang lain sembahyang 2-2. Suasana perang. Tak bolehlah aku nampak juga. Tugas begitu. Tugas perang lebih besar lagi ni. Mengikut Al-Imam Al-Bukhari, dinamakan peperangan Zatul Riqa'. Nama Zatul Riqa' adalah berpunca dari peristiwa yang dihadapi oleh para sahabat di dalam peperangan ini. Beliau meriwayatkan di dalam kitabnya yang terkenal Sahih Bukhari seperti berikut. Jadi Abu Musa al-Ash'ari, Abu Musa ada. Abu Musa ni datang selepas Khaybar, sebab bukan tahun yang keempat. Ini membetulkan Imam Bukhari ini. Beliau menceritakan kami menyertai Rasulullah SAW dalam keadaan menunggang seekor unta seramai 6 orang. Tak cukup. Seekor unta naik 6 orang. Tiba-tiba ada di kalangan kami yang mengalami pecah tapak kaki. Dan aku sendiri mengalami tercabut beberapa kuku jari kaki. Sehingga kami terpaksa membalut kaki dengan cebisan-cebisan kain. Terpaksa koyokkan kain untuk balut kaki yang luka, kuku yang tercabut.
yang disebut dalam bahasa Arab dengan perkataan ar-riqa, sempurnanya. Maka peristiwa ini dinamakan dengannya. Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir dan ayah dia dua sahabat Nabi. Jabir radhiyallahu anhu, kalau sebut Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahawa dalam peperangan ini kami telah memilih pokok yang rindang untuk Rasulullah SAW berteduh. Mereka pilih pokok yang rindang untuk Nabi. Nabi berehat. Mereka ambil pokok yang kecil-kecil saja. Beri rehat pada Nabi, menghormati Nabi. Manakala kami semua berteduh di pokok-pokok yang berada di kelilingnya. Kami duduk keliling, Nabi duduk pokok masing-masing. Tengok panas, Nabi duduk pokok yang rindang. Oleh kerana terlalu letih menyebabkan kami semua tertidur. Letih berperang, semua tidur. Tiba-tiba seorang musuh di kalangan Badawi yang liar dan ganah itu berjaya membolosi kami. Musuh dia masuk, tak sedar. Sehingga dia dapat menghampiri Rasulullah SAW. Sabar kat pokok Nabi tidur. Dan mengambil pedang baginda yang disangkutkan di dalam pokok. Nabi sakut pedang di dalam pokok. Baru dia datang, ambil tak sedar, dia ambil pedang. Rasulullah SAW terjaga ketika pedangnya terhunus di tangan musuh tersebut. Pedang di tangan Badui. Dia terus bertanya kepada Rasulullah SAW, adakah awak takut padaku? Katanya Nabi, mu takut padaku? Baginda SAW bersabda, tidak. Nabi kata, tidak, aku tak takut. Nabi tangan saja ni, hebat Nabi ni. Aku tak takut. Dia bertanya lagi, siapakah yang dapat menghalangku membunuhmu? Dia tanya Nabi. Sekarang siapa dia yang boleh jagamu daripada aku bunuhmu? Jawab baginda salam, Allah, kata Nabi. Tiba-tiba tangan Badui itu menggeletar dan pedang itu jatuh. Sebut Allah tu, jatuh pedang. Geletar tangan, jatuh. Rasulullah SAW terus mengambil pedang tersebut dan mengacunya ke arah musuh tadi itu. Saya bersabda, Nabi ambil pedang balik. Akak lagi dia. Nabi tanya, siapakah yang dapat menghalangku bertindak ke atasmu? Nabi tanya, dia balas. Sekarang siapa dia? Aku boleh lindungimu. Si Badawi itu menjawab, kamu jadilah orang yang baik yang menggunakan pedangmu itu, pedang itu. Takut dia. Baginda SAW bersabda, mengucap dan percayalah bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah dan aku ini Rasulullah. Nabi ajak masuk Islam. Ajak suruh mengucap dua kalimah syahadah. Badawi itu menjawab, aku berjanji tidak lagi memerangimu dan menyertai orang-orang yang memerangimu. Dia tak masuk Islam. Dia berjanji saja. Aku berjanji, aku tak akan perang denganmu lagi. Aku tak ikut siapa yang berperang denganmu. Akhirnya Rasulullah SAW membebaskannya. Nabi bebaskan dia. Diriwayatkan bahawa dia memberitahu kepada kaumnya. Dia beritahu kepada puak dia, aku berjumpa dengan manusia terbaik yang tidak pernah aku menemuinya, kata dia. Aku tak berjumpa lagi orang yang baik macam ini. Aku nak bunuh dia, dia boleh lepas aku. Akhirnya dia menganut Islam, masuk Islam. Ni, masuk Islam. Menurut Al-Bukhari, namanya Ghawras bin Al-Harith. Nama dia. Dan menurut riwayat Al-Waqidi, namanya Da'thur. Ini khilaf. Ada juga di kalangan ulama yang mengatakan bahawa kejadian itu merupakan dua peristiwa yang berlainan masa. Tempat dan baru yang berlainan. Ada juga mengatakan yang riwayat Bukhari itu lain, riwayat Al-Waqidi lain. Peristiwa yang berlainan. Boleh jadi. Boleh jadi peristiwa yang sama. Kisah ini disebut oleh Imam Nawawi dan kitab Riyadhus Salihin. Cerita Riyadhus Salihin ada kisah ni. Dan peristiwa tadi Rasulullah SAW telah menunjukkan akhlak yang sangat mulia dan terpuji di sisi Allah.
seperti yang disebut di dalam Al-Quran. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kazimin al ghadab wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang membelanjakan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang dapat menahan diri ketika marah dan memberi kemaafan kepada manusia yang bersalah. Ayat Surah Al-Imran ayat 124. Ayat ini sifat orang muttaqin. Ulaika humul muttaqun. Mereka yang bertakwa. Yang bertakwa itu ialah yang disebut alladzina yunfiquna bis sarai wad dharai wal kadhimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di antara mereka bertakwa itu ialah orang yang membelanjakan harta di masa senang dan susah, yang sanggup menahan kemarahan. Dia marah, dia tak dapat tahan kemarahan dia, dan memaafkan orang walaupun dia marah. Allah mengasihi orang yang melakukan kebaikan. Ini adalah sifat takwa. Sifat takwa itu banyaklah, membelanja, sembahyang, puasa dan lain-lain. Termasuk takwa itu sifat yang tersebut ini. Peristiwa ini juga menunjukkan tentang ketinggian sifat tawakal kepada Allah yang tertanam dalam diri Rasulullah SAW. Sifat inilah yang melayakkannya mendapat pertolongan luar biasa daripada Allah, yang memelihara hambanya yang bertawakal. Orang yang hebat tawakal ni berlaku luar biasa pada dia. Dia tawakal kepada Allah Ta'ala, berlaku luar biasa. Karamah. Kalau Nabi, mukjizat. Peristiwa di atas menunjukkan tidak ada paksaan menganut Islam. Menunjukkan bahawa kita tak boleh paksa orang masuk Islam. Di sini Nabi tak paksa dia masuk Islam. Nabi suruh dia mengucap dulu syahadah, dia tak mahu masuk Islam, sila, maafkan. Akhirnya dia masuk Islam, tanpa paksaan. Seseorang yang menganut Islam mestilah dengan rela hatinya dan secara ikhlas. Menganut Islam secara paksa hanya melahirkan golongan munafik yang tidak berfaedah. Kita paksa orang masuk Islam kerana kita paksa. Tak masuk Islam aku pukul, tak masuk Islam aku bunuh. Dia masuk Islam juga. Masuk Islam tipu. Buat apa? Masuk Islam mesti dengan hati yang ikhlas. Pendekatan demikian menunjukkan kemurnian ajaran Islam, yang akhirnya berjaya menarik orang yang paling keras dan beba menerima Islam dengan penuh keikhlasan. Dan Islam telah berjaya mengubah hati dan akhlaknya. Ini sebab Islam berjaya mengubahkan orang Badui yang paling keras hatinya jadi paling lembut, berakhlak mulia. Tarbiyah iman, dengan sebab menanam keikhlasan dalam diri. Dalam peperangan ini juga berlakunya peristiwa dua sahabat yang ditugaskan untuk berkawal. Mereka ialah Abbad bin Bashir dan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Berlaku peristiwa dalam perang ni. Banyak peristiwa berlaku ni. Dua orang sahabat, Abbad bin Bashir dengan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, ditugaskan untuk berkawal. Abbad yang sedang bersolat di panah musuh, manakala Ammar pula yang sepatutnya berkawal tiba-tiba tertidur. Abbad berkawal, Ammar tidur. Tertidur. Abbad kena panah. Abbad meneruskan solatnya sehingga salam. Kena panah, berhabis sembahyang. Ini hebat. Berhabis sembahyang. Dan memberitahu rakannya apa yang berlaku. Sudah sembahyang beritahu. Aku kena panah ni, sudah sembahyang dah. Apabila Ammar bertanya, Subhanallah, kata Ammar, mengapa kamu tidak memberitahuku? Mengapa tak beritahu? Abbad menjawab, aku sayang untuk memerhatikan satu surah yang aku sedang membacanya. Oh, hebat. Aku sedang baca surah. Sedap baca surah ni, aku sayang nak tinggal, nak berhenti. Sehingga menahan kesakitan kena panah. Demikian contoh para salafus soleh dalam menunjukkan keeratan hubungan dengan Allah dan khusyuk ketika mendirikan salat, walaupun ajaran Islam memberi rukhsah, kelonggaran dan kemudahan di medan perang
Dan darurat walaupun Islam membenarkan bila berlaku begitu lah, ataupun geraklah kawan tu ni dok. Ni kena panah, kita ni capok duit je gebar. Capok RM50 je gebar. Macam mana? Ini merupakan tahap muqarrabin. Ini muqarrabin yang sentiasa merasa kekurangan dan berdosa walaupun mendapat keampunan dan janji syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulullah SAW. Operasi ketenteraan ini memberi kesan yang hebat dan menakutkan di hati musuh dari kalangan orang Badui yang terkenal dengan liar, keras dan ganas. Kesannya juga menular kepada puak-puak yang tinggal di kawasan lain yang sudah tidak berani mendongak kepala. Hasil dari itu, keamanan mula bertapak sedikit demi sedikit. Bahkan ada juga di kalangan mereka yang menyerah diri dan menganut Islam. Bila hebat Islam tersebar, menyebabkan orang Badui takut dan ada yang menyerah diri masuk Islam. Apabila sayap ketenteraan musuh dapat dipatahkan, maka musuh kalangan Arab Badui menjadi kecil dan terhakis. Tindakan seterusnya ialah Rasulullah SAW tidak membiarkan mereka berterusan dalam kejahilan. Baginda Rasulullah SAW menugaskan beberapa para sahabat untuk mengajar agama kepada mereka yang baru menganut Islam, di samping mengumpul harta zakat untuk diagihkan kepada mereka yang berhak di dalam negara Islam. Tentera yang dihantar oleh Rasulullah SAW untuk mengawal orang baru ini dilakukan secara kecil-kecil. Pasukan kecil. Rasulullah SAW telah menugaskan pasukan kecil yang dipertanggungjawabkan kepada ketua-tua yang dilantik di kalangan sahabat radhiyallahu anhu. Strategi yang dilakukan itu telah mencapai kejayaan yang besar dan meninggalkan kesan yang menggalakkan kepada perkembangan Islam. Pasukan itu ialah pasukan Ghalib bin Abdullah Al-Lisi untuk menghadapi Bani Maluh di Qadid. Pasukan Umar bin Al-Khattab untuk menghadapi Hawazin di Turbah. Pasukan Bashir bin Sa'ad Al-Ansari untuk menghadapi Bani Murrah di Farak. Pasukan Ghalib bin Murrah Al-Lisi untuk menghadapi Bani Awal dan Bani Abad di Sa'labah di Mif'ah. Pasukan Abdullah bin Rawahah dihantar ke Khaybar bagi menghadapi Bashir bin Ghazam yang mengumpulkan Ghatfan untuk menyerang umat Islam. Pasukan Bashir bin Sa'ad sekali lagi digerakkan untuk menghadapi puak-puak di Yaman dan Jabar yang mengancam umat Islam. Pasukan Abil Hadrat Al-Aslami bagi menghadapi puak Jasham bin Muawiyah di Ghabah. Keseluruhan pasukan tersebut telah mencapai kejayaan dengan beberapa rampasan dan meninggalkan kesan ketakutan ke dalam hati musuh dan memberi kehebatan kepada Islam dan negaranya yang melindungi dakwah dan menyebarkan kebenaran dan keadilan untuk semua. Ini gerakan yang berlaku di masa ini. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور عليم. Maksudnya, dan tidak ada salahnya bagi kamu tentang apa yang kamu bayangkan secara sindiran untuk meminang perempuan-perempuan yang kematian suami dan masih dalam iddah, atau tentang kamu menyimpan dalam hati keinginan berkahwin dengan mereka. Allah mengetahui bahawa kamu akan menyebut-nyebut atau mengakiti mereka.
Yang demikian itu tidaklah salah. Akan tetapi janganlah kamu membuat janji dengan mereka dalam sulit, selain dari menyebutkan kata-kata secara sindiran yang sopan. Dan janganlah kamu menetapkan dengan bersungguh-sungguh hendak lakukan akad nikah sebelum habis iddah yang ditetapkan itu. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui apa yang berada dalam hati kamu. Maka beringat-ingatlah kamu akan kemurkaannya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat penyabar. Ayat ini masih lagi berkait dengan hukum munakahat, perkahwinan. Yang bersama ayat yang dahulu, bila perempuan kematian suami, iddahnya 4 bulan 10 hari. Dan termasuklah juga masa berkabung. Di masa ini, janganlah mu terang-terang di Pinang, orang tengah susah di Pinang, dah nak pun. Tuhan kata, jagalah adab, jagalah akhlak kamu, jagalah nafsu kamu. Tidak menjadi salah kalau kamu menyindir sahaja. Dalam meminang perempuan itu, atau kamu simpan perasaan dalam hati kamu, nak perempuan itu. Ini tak boleh, Allah tahu manusia ni tak boleh kawal perasaan hati dia. Perkara yang manusia tak boleh kawal, Allah Ta'ala ampunkan. Tak jadi salah kamu rasa nak. Yang salahnya kamu terang-terang beritahu. Kawan masih lagi dalam iddah. Sama ada iddah mati atau iddah tak mati, samalah. Iddah tak mati pasal dia nak baik dengan suami dia. Jangan cepat sangat. Alimallahu annakum satadhkurunahunna. Allah Ta'ala tahu, mu ingat kepada perempuan-perempuan ini. Ingatan kamu tu tak boleh nak kawal, Allah Ta'ala tahu. Walakin la tu'iduhunna sirra illa an taqulu qawlan ma'rufa. Jangan kamu berjanji secara sulit. Jangan secara sulit. Orang tak ada. Kahwin dengan aku lah pula. Tak tahan tu, royak. Jangan. Ila an taqulu qawlan ma'rufa, kecuali dengan kata yang baik. Umpamanya sindir, ulama kata, kalau nak nikah orang lain, kapal aku dulu dia royak dia nak. Kalau nak nikah orang lain, kena royak aku dulu. Kalau pergi ke ayah dia ke, kalau ada orang Pinang, tanyalah saya dulu. Tanya saya dulu. Padahal saya no. Itu tidak menjadi salah. Wala ta'zimu uqdatan nikah hatta bilal kitab ajalah. Jangan kamu melakukan akad nikah sehingga habis iddah. Belum habis iddah sudah beritahu nak akad nikah dah. Ini satu kesalahan. Jangan buat begitu. Menunjukkan bagaimana Allah Ta'ala mengajar kita dalam akhlak. Akhlak dalam masalah perkahwinan, hubungan antara keluarga dan keluarga, lelaki dan perempuan. Wa'alamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah kamu, Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam diri kamu. Allah Ta'ala tahu, munak sangat. Maka berwaspadalah kamu, berwaspadalah. Jagalah adab, jagalah akhlak, jagalah perangai, jagalah perasaan, jagalah moral. Orang baru lagi mati suami, baru lagi bercerai, baru lagi boleh jadi dia nak jalin hubungan baik. Jangan pergi potong begitu, tidak boleh. Jaga baik-baik. Wa'alamu anna Allah ghafurun halim. Ketahuilah kamu, sungguh Allah itu Maha Pengampun dan Maha lembut terhadap hamba-Nya. Kalau salah, kena beristighfar. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Kalau berlaku terlanjur dah begitu, istighfar, Allah Ta'ala Pengampun. Dan jagalah adab yang Tuhan tunjuk kepada kamu ini, supaya kehidupan kamu diberkati oleh Allah. Wallahu a'lam.